Bukan kata-kata. Tak ikut kan. Kat mana tu? Kerala, India Barat. Jadi sampailah di Kerala itu, di markas Jamiah ini, di tempat Syekh Abu Bakar Ahmad. Ada dalam video Datuk Seri Anwar itu, kalau tuan-tuan perasan, adalah seorang hamba Allah yang tak pakai baju putih hari ini, tertinggal baju putih. Orang lain semua pakai baju putih. Hari itu saya lah tu kan. Saya melihat sistem pendidikan di Kerala, di Jamiah Markas oleh Syekh Abu Bakar Ahmad, Grand Mufti of India ni, betul-betul apa yang Imam Al-Ghazali anjurkan dalam pembentukan pemikiran anak-anak. Mula-mula sekali kita dedahkan ya, tentang Rasulullah, cinta Rasul, itu dan sebagainya, dedah. Jangan diperdebatkan lagi. Bila naik peringkat menengah, barulah hadis-hadis ini diperbahaskan dan diberikan hujah-hujah dan sub-fiqh dan sebagainya. Terkejut saya apabila kita selalu sebut je Fathul Mu'in dan sebut saja I'anatul Talibin, baca pun ambil selai-golai begitu je. Tapi dia orang di sana, di Jamiah Markas ini, yang bermula daripada Habonah sampailah Tukurah ya. Dan menariknya di Kerala ini juga adalah satu-satunya negeri di India yang beramal dengan mazhab Syafi'i. Ya, beramal dengan mazhab Syafi'i. Manakala wilayah lain mereka beramal dengan majoritinya Hanafi dan sedikit Maliki. Jadi bila sampai dekat Jamiah Markas Syekh Abu Bakar Ahmad ini, saya rasa seperti kita berada di Malaysia sebenarnya, ya, berada di Malaysia. Tapi yang mengkagumkan silibus dia, soal Hafizul Quran itu soal biasa, semuanya dah memang telah melalui proses Hafiz Al-Quran, ya. Tapi subjek yang mereka pelajari kan, bayangkan di peringkat menengah dah belajar Fathul Mu'in, peringkat ijazah tahun 1, 2 khatam I'anatul Talibin, ya, kita mengaku mazhab Syafi'i, pernah baca kitab tu? Nah, habis itu kita ni sebenarnya beramal dengan hujah mazhab apa sebenarnya, kan? Bukan main lagi mazhab, tapi tak beramal pun dengan kitab-kitab, tak kenal pun kitab tu. Tapi mereka dah khatam. Saya tak dapat menyembunyikan keterkejutan saya, sehingga kan dia mengatakan bahawa ya, Injil Injil daripada helai ke helai kami belajar di I'anatul Talibin itu. Sebab itulah pemikiran mereka ini boleh terbentuk dengan begitu teratur. Sebenarnya hikmah daripada kitab-kitab kuras ini, apa dia? Pembentukan pemikiran umat dan masa itu sudah teratur. Ini kelebihan kitab kuras. Sebab itulah kita sebenarnya ya, tak boleh nak salahkan kepenjajahan sangat sebenarnya, ya. Sebenarnya kita sendiri yang telah mendapat puing-puing pendidikan Islam itu hujung-hujung. Sedangkan sejak zaman kegemilangan Islam, zaman Umayyah, Abbasiyah, kemudian sambung lagi kepada Osmaniyah dan sebagainya, sistem itu telah teratur. Tapi sayangnya kita memandang kitab-kitab ini sebagai kitab kuras, warisan klasik. Istilah pula kitab kuning, ya. Kenapa digelar kitab kuning? Supaya tak rosak mata, dicetak atas kertas kuning, ya, kerana pada masa itu guna pelita minyak tanah. Itulah sahaja yang kita gelarkan, identitikan kepada kitab-kitab kuning. Walhal sistem pendidikan itu sudah teratur, tuan-tuan. Jadi bila saya balik ke Malaysia, saya cuba susun balik maklumat yang saya dapat di Kerala itu. Saya dapati mereka telah membentuk satu pemikiran yang sistematik berdasarkan kitab-kitab kuras ini dalam dunia moden pada hari ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan, mereka ini kemudian ini peringkat ijazah dilepaskan untuk menjadi saintis yang begitu hebat, menjadi accountant, menjadi lawyer dan sebagainya. Sedangkan asasnya sudah ada, ya. Jadi fardu ain dan fardu kifayah sudah settle di peringkat mereka. Ini pemikiran yang perlu ada dalam minda kita bila nak jadi wattaqullah muttaqin dan juga siddiqin. Ini yang mula-mula sebenarnya, yes. Panjang sebenarnya, panjang proses untuk menjadi ibu bapa. Kita proses terus belajar, ya, proses terus belajar. Anak sulung saya pernah tanya saya ketika umurnya 21-20 tahun, ya,
Dia kata mesti bapa kenal dia, perangai dia macam mana dan sebagainya. Ada tu benda yang dia nak bagi kepada kita kan. Jadi itu ni macam tu. Bapa mesti nak kenal perangai saya macam mana. Tapi saya jawab apa? Tak, bapa tak kenal. Jadi pun tersentak. Dia check kan. Bapa tak kenal. Tak kenal sepenuhnya maksud. Bapa akan terus mengenali, belajar mengenali anak bapa ni dari Rasulullah sampailah yang nombor 7 tadi. Dan tak akan kata kenal selepas 21-20 tahun jadi anak kita, tak akan kenal. Dia pun cek, dia cakap apa? Tapi sebenarnya kata-kata saya itu saya memetik daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam bila dia memeluk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi tanya risnya. Hei Abdullah, benarkah seperti mana kata Abdullah bin Salam ni tahu siapa? Tahu kan? Pendeta Yahudi nombor 1 Madinah. Dialah yang mula-mula masuk Islam dalam kalangan Yahudi. Jadi kata Umar bin Khattab setelah Abdullah bin Salam masuk Islam, kita tanya saja. Dalam salah satu ayat kami, ayat Al-Quran disebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Ya, maknanya mereka itu orang Yahudi mengenali Muhammad seperti mana mengenali anak-anak mereka. Betul ke? Begitu dalam kitab-kitab Taurat dan Zabur. Wahai Abdullah, kata aku Abdullah, bal a'rifu min abna'i. Bahkan aku lebih kenal Muhammad daripada anak-anakku. Kenapa? Sebab Muhammad ini sudah tercetak rapi dalam Taurat dan Zabur sifatnya. Tak lagi dah, itu dah dia sifat Muhammad. Sedangkan anak aku lagi Isa, aku lagi tak tahu jadi apa. Saya memandang dialog ini, walaupun dialog ini adalah dialog akidah di antara Yahudi dan Islam, ya, tapi saya memandang kalimah selepas itu, iaitu kita tak tahu anak kita tadi akan jadi macam mana, sifat macam mana, walaupun kita dah kenal dia 21-24 tahun. Jadi sebab itu saya kata begini kat saya, ya, menandakan saya bersiap sedia untuk belajar daripada dia, faham daripada dia, apa sikap dia. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang apabila kita dah jadi ibu bapa ni, yang kita mahu cakap, kita datang perasaan aku lebih tahu, aku lebih tahu, aku makan garam dulu, silap hari bulan, anakku pergi balik, patutlah makan ubat darah tinggi. Bila anak pergi balik itu kita lagi pedesik kan. Sebenarnya tuan-tuan, nak menjadi seorang ibu bapa atau pasangan ibu bapa yang membentuk keluarga misali, kita tak boleh berhenti belajar. Kita tak boleh berhenti belajar, ya. Walaupun kita sudah bertaraf tinggi dalam percaya dan ilmu dan sebagainya, tapi bila berhadapan dengan orang ni tadi, saya teringat kata-kata seorang doktor pakar, seorang sahabat saya. Dia kata penyakit orang ni takkan sama. Takkan sama. Ya, penyakit samalah dinamakan penyakit sia-sia, kan? Saya tak sebut apa istilah penyakit tu. Penyakit sia-sia. Tapi penyakit ni tunjuk dengan orang ni ubatnya begini. Sebab itulah ada keserasian ubat tu berbeza-beza. Betul? Jadi sebab itu kita tak boleh berhenti belajar dan sentuh pasal manusia ni. Sebab itu Al-Quran ini diturunkan kepada manusia, yang mana katalog ataupun manual manusia itu semuanya ada dalam Al-Quran. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifah fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Hadapkanlah wajah kamu kepada agama Islam ini, ataupun kepada kitab ini dengan sebaik-baiknya. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha, maknanya fitrah manusia diciptakan berdasarkan manual Al-Quran tadi. Akhir sekali, janji saya, ya. Jadi saya cerita last tadi. Dah dapat isyarat, abang nak keluar cerita. Hadis yang disebut da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, ya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggal apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Hadis ni siapa yang riwayat? Hadis ini mula dipopularkan dalam khusus penceramah-penceramah integriti, apabila Institut Integriti Kristian ditubuhkan. Dan saya salah seorang daripada penceramah dulu bernama. Jadi hadis ini dipopularkan.
Ya, tinggalkan apa yang meragukan kamu pada apa yang tak meragukan kamu. Maknanya apa yang meragukan itu ada unsur tak baik. Nak kaitkan dengan mengambil rasuah kan? Dengan pencemaran integriti. Umur dah 30-an baru nak popularkan yang hadis. Cuma tuan-tuan siasat, hadis ni Nabi pesan kat siapa? Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Berapa umur Hasan masa Rasulullah wafat? 7 tahun. 7 tahun. Masa umur 7 tahun, Nabi dah pegang dada cucu dia. Ataupun sebelum 7 tahun lah ya, sebab dia wafat umur 7 tahun. Jadi sebelum tu lagi, mungkin dalam 6 tahun boleh jadi, Nabi dah pegang dada cucu dia, memberikan peringatan kepada cucu dia supaya meninggalkan perkara-perkara yang meragukan dan ambil perkara yang tidak meragukan. Kerana apa? Kerana unsur ya, perkara-perkara yang meragukan itu tak boleh, tidak adalah unsur-unsur tidak baik, unsur-unsur buruk. Cuba tengok hadis itu. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi itulah yang saya nak pesankan kepada saya juga, kepada semua ibu bapa yang hadir pada hari ini, membina keluarga misali, tanggungjawab bersama dan jangan berhenti belajar. Itulah ibu bapa misali kepada anak-anak generasi yang akan datang supaya mereka terus belajar dan belajar. Bukanlah saya yang terbaik daripada kalangan tuan-tuan semua, tapi saya diberi tugas untuk membicarakannya dan saya bicarakan dengan kemampuan yang ada. Ampun maaf kita sekiranya ada salah silap dan terkasar bahasa. Yang baik daripada Allah Ta'ala jua, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan sedikit penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Zamri Zainal Abidin atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebelum kita ke acara pelaksanaan, sukacita majlis mempersilakan Tuan Haji Muhammad Tarmizi bin Abdul Hamid, Pengerusi Jemaah Pengurusan Sekolah Sayyid Al-Ummah, untuk menyampaikan kata sambutan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara majlis, Cikgu Jana dan Rakyat yang berbahagia, Datuk Profesor Dr. Ridwan Osman selaku Ketua Manchester Landmark Tuan Tanah. Tempat kita duduk ni adalah tanah yang disediakan oleh sekian lama oleh pasukan Datuk Dr. Ridwan Osman sebagai pendaftar Institut Sofa. Yang berbahagia juga Ustaz Azali Nawawi, Presiden APIM yang pertama, dan kini dipimpin oleh Saudara Faisal Abdul Aziz, mantan-mantan guru besar yang dikasihi Ustaz Zaki, pimpinan Syura Ustaz Yaakob, pimpinan Wadah Ustaz Narsi, dan juga Saudara Ustaz motivator kita tadi, ibu bapa, guru-guru, tetamu-tetamu sekalian. Apa kaitannya peluncuran sambutan 30 tahun? Satu ungkapan dalam hadis menyebut sunnatan hasanah, satu contoh atau cetusan yang baik, itu mempunyai impak yang besar. Setelah pendidikan rakyat berlaku di Kuala Lumpur, yaitu YAA, Yayasan Anda Akademik, yang dicetuskan oleh
Saudara Anwar Ibrahim ketika itu. Negeri Perak menyambutnya dengan menubuhkan IS, Institut Sofa. Bermula dengan sebuah rumah, akhirnya bertapak di Medan Kit, dulu stesen bas. Apabila Sofa ini berkembang pula 3 institusi. Penuntut-penuntut IS menjadi guru kepada taski adim di seluruh negeri Perak. Berkembang lagi dalam rangka pengetua Sofa, Cikgu Abdul Halim Ismail ke Kuala Lumpur, membantu urusan perubahan dan pelaksanaan UIA, maka mereka meninggalkan satu legasi, yaitu Ma'had Al-Ummah. Legasi itu diteruskan oleh kami yang berada di negeri Perak. Setelah Ma'had Al-Ummah ditubuhkan Desember 89, tertubuh pula Seri Al-Ummah Abin di Masjid India itu. Apa kaitannya dengan Masjid India? Pimpinan Masjid India bila kita menawarkan sekolah ini, mereka kata kami pun Abin sama, yaitu angkatan belia India Muslim. Disitulah almarhum Tan Sri Mufti, masa itu Datuk lagi, setelah berbincang dengan yang dikasih Ustaz Zaki Idris, orang penting membantu Mufti. Kalau hari ini jawatan itu barangkali disebut pegawai istimewa. Ketika itu Ustaz Zaki meninggalkan jabatan Mufti menjadi guru besar Seri Al-Ummah. Saya cerita ini sebab saya Ketua Biro Pendidikan Abin, as a caretaker institute yang telah berkembang. So far, kita menguruskan secara harmoni sebelum dia tutup kedai. Orang kata kenapa kita tutup IS? Kerana institusi yang kita bina ialah untuk menampung suasana yang ada. Maka kumpulan ini yang dipimpin oleh almarhum Ustaz Abdul Ghani Ishaq, sebelum beliau ke Genting Highland IAB, meninggalkan Ma'had Al-Ummah kepada kita, dan ada di kalangan ibu bapa tubuh Seri Al-Ummah. Jadi kita sambut cadangan ini di bawah kepimpinan Ustaz Mahidin Asy'ari. Pada tahun 92 kita tubuhkan Seri Al-Ummah. Berkembang lagi. Selepas Seri Al-Ummah, ada ibu bapa kata kami, kalau anda nak ke asrama seperti Ma'had Ummah, kami tinggal berdua di rumah. Boleh tak Abin buka sekolah menengah harian? Maka kita buka lagi satu sekolah, Madrasah Al-Hikmah. Waktu belajarnya sama dengan Seri Al-Ummah, mula 8 pagi sampai 5 petang. Sebab itu kita tidak segan mengatakan sekolah kita ialah sekolah rakyat. Sekolah kita ialah sekolah umat. Kita hanya menjadi pelaksana kepada pendidikan yang disebutkan oleh Ustaz Zamri Zainal Abidin tadi. Tak lebih daripada itu. Oleh kerana Profesor Datuk Dr. Ridwan ketika itu mencadangkan supaya tanah ini dibeli dengan harga lebih kurang 70,000, maka akhirnya Seri Al-Ummah bertapak di sini. Almarhum Tan Sri Mufti dalam mesyuarat fatwa yang ke-199
Beliau adalah penaung kepada sekolah ini kerana cucunya pernah belajar. Dia luluskan 4 ekar tanah rizal ataupun tanah wakaf Majlis Agama Islam bersebelahan Ma'had Al-Ummah yang sedang dibina, yang disebut Kompleks Pendidikan Al-Ummah KPU. Baru mula 500 dengan duit yang telah tuan-tuan dermakan, wakafkan sejumlah lebih kurang tak sampai 3 juta. Kita bina dengan asas buat sendiri oleh Wadah Construction, sebuah syarikat kita sendiri dengan segala konsultan yang ada. Kita mengucapkan selamat datang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ke majlis kita pada pagi ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim, tadi sebelum datang saya sebut nama Datuk Seri kerana wujudnya sekolah ini adalah cetusan Yayasan Anda Akademik YAE, berkembang jadi IS Institute Sofa. Dari Institute Sofa tertubuhnya Ma'had Al-Ummah, dan Seri Al-Ummah itu 30 tahun yang lalu. Kemudian berkembang lagi yaitu Madrasah Al-Hikmah. Jadi saya istilahkan tadi mengambil ungkapan Rasulullah, sunnatan hasanah, yaitu pencetus pendidikan ini sudah dimulai oleh saudara Anwar Ibrahim ketika memulakan pendidikan rakyat di Kuala Lumpur. Dan itu sebagai menutup ucapan saya, tuan-tuan, apa kaitannya? Sebab pendidikan ini dia bertali arus. Manusia datang dan pergi. Kalau dulu guru besar yang pertama Ustaz Zaki Idris yang ada di depan kita dah sihat lagi, boleh tinggi Ustaz. Ini guru besar Seri Al-Ummah yang pertama. Dan sekarang diteruskan oleh Ustaz Fadil Zakaria. Jadi sebagai pengurusi jemaah pengurusan, itu sahaja yang dapat saya ungkapkan. Semoga dengan kehadiran tuan-tuan kita insya-Allah mendengar beberapa amanat daripada Datuk Profesor Dr. Ridwan Osman selaku landlord yang saya sebutkan tadi, tuan tanah kepada sekolah ini, dan juga ucapan peluncuran buku oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Haji Muhammad Tarmizi bin Abdul Hamid atas kesediaan menyampaikan ucapan sebentar tadi. Tidak hadirin sekalian, bagi menyempurnakan pelancaran majlis sambutan 30 tahun Seri Al-Ummah, majlis dengan penuh takzimnya persilakan yang berusaha Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman, Pengurusi Majlis Syura Kebangsaan, dengan dan hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para musim majlis yang amat-amat kita raikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, seluruh kepimpinan Wadah, ABIN, JPIP, Ma'had Al-Ummah, YB Asmuni pun ada bersama, Ustaz Zain Naomi dan seluruh tetamu yang dihormati sekalian.
Sebenarnya saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang, tetapi sekadar mengambil slot yang terletakkan pada saya seperti nyatakan tadi tertanya-tanya atas kapasiti apa saya dipanggil untuk bersama-sama dalam majlis ini. Sudah tentu sebagai Menteri Syuro semua orang tahu, tetapi sebenarnya diumumkan oleh Ustaz Tarmizi tadi, sebenarnya tanah masih nama saya. Oleh itu saya andaikan kedatangan saya pada hari ini adalah atas kapasiti tuan tanah. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, saya nak imbau sedikit sahaja mengapa wujudnya apa yang dipanggil sebagai Mahat Agama. Pada tahun 1975 berikutan berlakunya demonstrasi pelajar di UiTM, sekarang terbentuk ITM, melibatkan ramai dalam kalangan dunia pelajar di sekitar universiti. Pada waktu itu kami sebenarnya tidak tahu apa yang akan kami lakukan, dan sudah tentu antara perkara yang mendorong dan bergerak pada waktu itu adalah ada disem yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pada waktu itu berada di Ken Pemutik. Dengan sebab itu, sebaik saya dibebaskan di Ken Pemutik, Datuk Seri masih ingat, tempat yang paling awal dijalani Datuk Seri ialah di Institut Sabah. Kerana menghargai komitmen yang ditunjukkan. Mengapa itu? Kerana kebetulan untuk ditubuhkan, saya merupakan satu-satunya anak Perak. Yang lainnya dari Kedah, dari Johor dan sebagainya. Kerana dirasakan setelah ada yayasan anda yang berpusat di Kuala Lumpur, perlu ada satu pusat kegiatan Islam yang juga penting dan dirasakan itu merupakan tempat yang paling sesuai. Itulah yang bukannya kami mendorong kami untuk berkumpul di antara nama-nama yang boleh disebut, termasuklah almarhum Datuk Ahmad Ismail, Abu Bakar Isa, Anwar Tahir dan lain-lain. Walaupun saya tidak bercadang untuk tidak panjang kerana kita menghargai masa yang dibutuhkan oleh Datuk Seri Anwar untuk program ini. Setelah ditubuhkan beberapa ketika, kita dapati berlaku perubahan dalam sektor pendidikan. Apabila Datuk Seri memperkenalkan KDSR, KDSM dan sebagainya, dan ini membolehkan beberapa pendekatan yang dibawa oleh Institut Sabah itu sudah tidak relevan. Sebagai contoh, mengapa pada peringkat awal banyak pelajar datang ke Institut Sabah? Kerana di sekolah mereka tidak dikenalkan pakai dulu. Di sekolah kegiatan yang bersifat Islam masih tidak ada. Oleh itu Sabah bukan tempat untuk mereka menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan membela keberadaan Islam. Tetapi setelah KDSR dan KDSM diperkenalkan, Datuk Seri menjadi Menteri Pendidikan, kita dapati pemakaian tudung, amalan Islam di sekolah dan sebagainya menjadi arus perdana. Secara beransur-ansur, ternyata sekali kewujudan sekolah swasta seperti Institut Sabah ini sudah tidak begitu relevan lagi, dan akhirnya membawa kepada perubahan Mahat Agama. Cuma Datuk Seri saya sedikit saja lagi, mengapa dalam rumah ditubuhkan di sini? Ketika Institut Sabah ditubuhkan sebagai sebuah universiti, sebuah sekolah, kita ternyata sekali berdepan dengan masalah tidak punya modal. Kita kumpul dan sepanjang tahun kita mengalami kerugian. Tetapi alhamdulillah dalam tempoh saya memegang jawatan sebagai pendaftar, kita berjaya melaksanakan suatu urusan kewangan yang cukup ketat, dan untuk dulu kali Datuk Seri kita mencapai prestasi kewangan yang baik dan mencatat keuntungan. Tetapi pada waktu itu duit sebenarnya ada masalah. Kita simpan di catat bank. Hampir sering pengurus catat bank telefon saya, mengapa Institut Sabah ini ada 70,000 cash tetapi simpan dalam current account? Kenapa tak simpan dalam deposit? Sebab waktu itu hukum simpanan bank ini hukum riba, hukumnya haram. Saya waktu itu tak tahu fatwa macam mana. Kalau ada riba boleh beli tayar kereta saja. Sebab tak beli dawah yang kita rental unit. Oleh itu kita simpan dalam current account. Tetapi setelah kita fikir sebagai apa nak buat? Tetapi cara lain berjaga, tak tahu nak buat apa.
Dan akhirnya terkadang beli tanah, itu beli tanah ni. Tak tahu nak buat, benda tu 2000. Mula-mula tanah ubi kayu dimakan di babi. Benda itik juga makan di babi. Akhirnya tanah tu dah besar. Dan kemudiannya membawa kepada perubahan institut ataupun perubahan sekolah rumah. Kita ni panjang, tetapi saya sebutkan satu kesimpulan. Mengapa kami yang sebagainya merupakan mereka yang berprestasi baik di segi akademik, lulus kemenang di segi akademik, pemimpin belajar, datang tipu dan mengorbankan tidak selangkarkan mereka. Rakan sejawat mereka sebagai besar di NGO menjadi kaum kerajaan. Tetapi kami berada di sini. Sebabnya tidak lain dan tidak bukan ialah idealisme yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah kekuatan kami. Dan itulah latar belakangnya saya ada di sini. Oleh itu saya tegaskan di sini. Sesiapa sahaja yang pernah terimbau dengan keberadaan Institut Sofa, keberadaan sekolah agama, sebenarnya saudara-saudari berhutang budi dengan seorang tokoh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak bercakap untuk cakapan Datuk Seri, tapi ibu saudara saya boleh mengenangkan Ibu Ibrahim Ismail yang luar biasa pengorbanannya. Oleh itu dengan tidak memanjangkan ucapan saya dengan ini merasmikan majlis lantaran prasambutan mahal rumah ke-70. Dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bersama bahagia Prof untuk acara ini penasaran majlis. Silakan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rizwan Osman, Pengerusi Majlis Syura Kebangsaan atas ucapan dan kesediaan merasmikan prasambutan 20 tahun Seri Agama sebentar kami. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, untuk acara mengucap majlis diserahkan kepada Tuan Haji Mustafa bin Bakar, Pengerusi Yayasan Akmil Pendidikan Negeri Perak, untuk meneruskan acara peluncuran buku majlis buku untuk memulihkan acara peluncuran buku yang akan dilakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi Emeritus dan Triple IT, Yang Berusaha Profesor Dr. Abdul Rahman, Pengerusi Majlis Pantai, Profesor Abdul Aziz Presiden Nabil, para tetamu yang berhormat semua, tuan-tuan dan majlis. Alhamdulillah semua orang terdapat bersama pada hari ini. Kita bertuah hari ini kita dihadiri oleh seorang tetamu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi Emeritus Triple IT, Institut Pemikiran Tamadun Islam. Beliau datang ke sini dengan membawa visi yang sangat besar kepada kita. Jadi bersama beliau dibawa makalah ini, buku keadilan bagi orang yang bersolat. Buku ini dikarang sendiri oleh Datuk Seri ketika beliau dalam penjara, seperti tokoh-tokoh yang lain. Profesor Hamzah mengarang Tafsir Al-Zahar, Syekh Kutu mengarang Fizan Al-Quran, Datuk Seri mengarang buku keadilan bagi orang yang bersolat. Jadi sama buku ini kita akan lancarkan pada hari ini sebagai tatapan minda kepada kita bersama insyaAllah. Ini sebagai kata pengantar dan menyebut Saudara Faisal Abdul Aziz, Presiden Nabil, untuk menyampaikan mukadimah kepada buku ini. Dipersilakan. Bukan untuk Saudara Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuliakan Datuk Seri Anwar Ibrahim,
yang saya muliakan Profesor Dr. Abdullah Nawawi, Profesor Dr. Osman, mantan pimpinan ABI, WADA dan juga UKMM dan seluruh rakan-rakan seperti sekalian. Di kesempatan ini kita bertuah dapat meluncurkan satu buku penting kehadiran bagi orang yang bersolat. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak petik satu perkara saja, iaitu petikan daripada Paduka Sri Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. Kita semua orang Perak betul? Saya orang Perak. Sultan Nazrin Shah sebut dalam beberapa event termasuk yang terbaru di Sidang Harian Forum tentang Rasuah, Sultan Nazrin Shah menyatakan dengan jelas kepiluan concern terhadap isu salah guna kuasa, rasuah, kemungkaran yang berlaku dalam negara, tuan-tuan. Dan ia menuntut untuk kita bertindak untuk memastikan adanya perubahan supaya kita benar-benar dapat mendapati apa yang dimaukan oleh Sultan kita, Sultan Nazrin Shah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam buku ini keadaan untuk orang yang bersolat penting. Ia adalah merupakan komentaris, satu komentar Datuk Seri Anwar terhadap kitab Munyatul Solat ataupun kitab solat oleh Syekh Al-Fatani. Tuan-tuan boleh dapatkan dalam ruangan di tengah dan belakang tidak ada kitab Mimul Faidah, suatu ulasan Syekh Al-Fatani kepada Sultan ataupun kepada raja tentang keadilan dan kebenaran. Tuan-tuan dan puan sekalian, satu perkara lagi bila sebut tentang kebenaran dan keadilan perlu untuk kita menangkis segala bentuk fitnah. Satu benda dalam hikayat Islam Melayu, saya sebagai orang Perak kena baca. Prof. Rizal mungkin boleh betulkan kalau saya salah. Hikayat Islam Melayu, dia menceritakan bagaimana terdapatnya satu fitnah ketika pada zaman Sultan Perak ke-15, Sultan Iskandar Zulkarnain. Ketika mana dia mahu menukar negeri tahta daripada Indra kepada daripada Brahman Indra kepada Cepatasari. Dan fitnah itu berlaku kononnya Belanda akan menyerang Perak. Tapi yang paling penting saya sebutkan kebijaksanaan Sultan Perak waktu itu tidak termakan ke fitnah. Tuan-tuan dan puan sekalian yang terakhir, dalam terjemahan faedah ini ceritakan tentang kebenaran dan keadilan. Habib dalam moto kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan selaras dengan firman Allah SWT, wa tammat kalimatur rabbika sidqan wa adla. Al-Quran ini telah sempurna kalimatnya atas dasar keadilan dan juga kebenaran. Jadi tak berbuang masa, saya sudahi ucapan saya ini dan saya mengharapkan rakan-rakan semua menghadap buku ini penting sebagai ideologi kita, insyaAllah ideologi kita untuk membawa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Faisal atas ucapan dan doa sebentar tadi. Saya persilakan Datuk Seri Abdul Ibrahim, pengurusi Emiratus VIP untuk menyampaikan ucapan sebelum meluncurkan buku keadilan bagi orang yang bersalah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alhamdulillah wa ma taufiqi wa ihtisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah qail wa man ahsan qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengacara Tuan Syekh Razali Nawawi, buat saya yang bersama dalam pasukan Pulau Asmawi yang di Manjui, saya di Tambun, dan rakan-rakan Wadah Abi KPIP dan Ma'had Al-Ummah. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak sudi undang saya kemari. Saya ingat, beritahu Azizah pernah kesini dulu dalam keadaan kita dulu tertekan, dan saya ambil peluang ini untuk menyatakan bahawa dalam pendekatan kita dalam dakwah ini, misi pendidikan itu terpenting. Sebab itu dalam keadaan ketaifan kita dulu, kita mulakan dengan biasan akademik yang motonya ke arah insan akademis yang bertakwa. Kalau dalam tasawuf itu, tapi kalau ikut sekarang kefahaman kita, cakap insan saleh pun eloklah, ya.
Tapi itulah kefahaman kita pada pagi awal. Dan rakan-rakan kita, Tuan Ahmad Tahir dengan kawan dapat mengasaskan sofa dengan asas fahaman yang sama. Saudara, almarhum Ismail Faruqi bila mengasaskan Ma'had Al-Fiqh International Institute of Islamic Thought mengatakan kegalauan, kekacauan, kecamuknya pemikiran umat ini kerana dangkal ilmu, kerana tidak ada keinginan untuk mendalami kitab-kitab mutabar, kitab-kitab lama dan memahami permasalahan semasa. Jadi kita kalah dari segi ilmu, kalah dari segi agama, kalah dari segi akhlak dan miskin dari segi ekonomi. Maka dalam pertarungan kita dengan Barat, pertarungan kita dengan budaya-budaya lain, kita tewas. Sebab itu asas kita masih lagi menimba ilmu. Dan tentunya bagi kita orang Islam, ya asas akidah, syakhsiyah, akhlak, masalah yang disebut oleh Syekh Razali, syakhsiyah Islamiyah ma'nawiyah. Ma'nawiyah ada tafsirlah, saya matang saja. Maknanya ada usaha yang sungguh-sungguh. Kalau orang salah faham, dia politik ini persaingan kuasa, rebut, maki hamun, fitnah. Setuju peluk, tak setuju orang itu jadi komunis. Setuju puji melampau, tak setuju dia ahli neraka. Ini maknanya bukan asas ilmu. Ini masalah kita. Bukan saja sesama dengan orang bukan Islam, malah sesama Islam. Faham kekeliruan, bulu, mutaasib yang tu'asub, ini menjadi masalah. Siapa yang kupas? Almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kita bernasib baik dalam keadaan kecamuk di negara kita, dalam keadaan orang kafir berkafir yang disebut di Mesir takfir wal hijrah. Ada karya-karya besar yang ditulis oleh marhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang mengingatkan sementara dakwah itu penting, sementara fahaman itu baik, mesti ada fahaman bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kaedah dakwah yang ditetapkan oleh Quran, bukan oleh tokoh politik, bukan oleh parti politik, ditetapkan oleh Al-Quran bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kaedah dakwah yang ditetapkan oleh Quran dan kita tidak boleh menyimpang. Semata-mata kita marah atau kita berebut nak menang atau nak kawan sama dengan kawasan. Pada tahun sekitar 79, saya dan marhum Fadil Noh pergi ke Kuwait, Mesir, Arab Saudi sebagai Presiden dan Timbalan Presiden Habib. Bila sampai di Riyadh, kami jumpa seorang tokoh, seorang alim dan pejuang mujahid, Fatih Yakan. Walaupun di dalam negeri dia disebut Fatih Yakun. Fatih Yakun dalam perjumpaan saya dengan Fadil Noh bincang. Tentu kita kagum ni Syekh besar, kitabnya banyak. Dia mengingatkan bahaya dalaman gerakan Islam, hati Islam, iaitu bahaya gurur. Gurur ni maknanya obsession. Dia sadar betul, tak boleh bincang, tak boleh beda pendapat, pukulan dia sahaja. Kalau dia dalam persatuan dia sahaja, dalam parti dia sahaja, dalam gerakan dia sahaja, dan dia yakin seyakin-yakinnya tidak ada jalan lain melainkan jalan yang ditetapkan. Jadi dibedakan, walaupun dia bila bercakap dia sebut al-Islamu ya'lu ala wa la ya'lu alaih. Islam itu tinggi, tetapi sebenarnya badan dia, persatuan dia,
parti dia itu mengatasi Islam. Ini dipesan, ditekankan oleh Syekh Fatai Yaqub. Ini pengajaran bagi kita. Jadi bila balik umpamanya dalam muktamar Abi, dalam usrah-usrah, kita kata ya, mesti yakin dengan dan mendalami akidah, perbaiki akhlak dan syakhsiyah Islamiyah. Tetapi jangan sehingga ditimpa penyakit buruk. Saya sebut sini terutama di Perak. Sebab ketua pelaksana Perak kena bagi saya sokong Israel, sama dengan komunis, dan dan datang nikah. Ya Rabbi. Demikianlah peringatan awal Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengenai takfir, kafir-mengkafir, dan pada tahun 1979 Fatai Yaqub mengingatkan kita tentang penyakit guru. Saya ya. Tadi seperti gua kita sebutan Arab sebut apa tepat. Oh betul lah. Ulul. Dia kata dua istilah tu. Satu yang disebut ulul. Satu dia kata istilahnya obsession, bukan ekstremisme. Dapat itu dia cek balik tempatan. Ya, baik. Peringatan kepada sebab itu institusi seperti Bahat Ummah ini, itu kita harus kembangkan. Kerana penekanannya itu adalah tradisi ilmu, tradisi akliyah. Kalau teori Syed Naqib Al-Atash, ya, dalam proses perislaman, Islam datang itu beda dia apa? Dia menekankan ilmu, bersamaan kitab-kitab yang kadang-kadang orang-orang moden ini dia tepis sebagai tak penting. Tapi dalam tradisi sunnah wal jamaah, ya, tradisi ilmu ini penting. Sebab tu umpamanya saya di Sungai Buloh masa tengah rehat lah. Kawan saya sekarang di Kajang. Baru tahu. Baik, masa Sungai Buloh tentunya waktu yang banyak. Jadi kita ambil kitab-kitab semua jenis solat, solat sunat, segala macam sunat nak keluar. Dia tak pernah buat. Kita tengok dalam kitab-kitab. Jadi termasuklah Syekh Abdullah Fatani, ulama besar, bukan dari Fatani tapi di Pulau Melayu. Di pondok-pondok banyak yang guna kitab dia, termasuk Munyatul Musalli. Bila baca-baca dah buat. Tetapi seperti yang dikata Faisal tadi, yang aneh bagi saya, bukanlah aneh tapi maknanya yang menarik, mengesankan, ulama zaman silam yang selalunya orang kata ini ulama pondok, ulama kolot, ya. Kadang-kadang paraman orang muda dia tak baca. Dia baca, dia tak baca. Bila dia baca, ulama ini tulis mengenai masalah itu keburnian Munyatul Musalli, ya, mana apa maksud tertinggi tentang khalaq ini. Tapi bab akhir dia Tatmim Al-Fa'idah, penamat yang sangat berfaedah. Dia bicara soal keadilan. Saya baca tentulah betul lah Bibli. Bapak-bapak kita pondok ni Tanzali Syekh Fadil Noh besar supaya saya tahu bila pergi ke pondok, tahu apa yang mau baca. Tak terlintas saya tentang Tatmim Al-Fa'idah. Kalau kita baca Munyatul Musalli pasal solat, hebatnya, luar biasanya kawan tokoh dan alim bernama Daud Fatani yang tulis sekitar 15-17 sedikit. Sekarang 2022 dia tulis 15-12, begitu terbit di tahun 15-19. Boleh bicara tentang keadilan dalam kitab salat. Maknanya daripada awal tutup guru kita kaitkan salat itu dengan kehidupan, kehidupan itu dengan keadilan.
Keadilan itu dengan kemuliaan insan. Kemuliaan insan itu dengan menghormati hak orang Islam dan bukan Islam. Baca Tatmim Al-Fa'idah. Hebatnya kerana setelah solat ditegaskan hidup ini mesti adil. Dan bagi contoh masa Khalifah Malik Marwan, seorang Yahudi hidup nak merayu bagi pertimbangan apa yang disebut oleh Yahudi itu ketidakadilan. Malik Marwan sibuk, dia Khalifah nak jaga puluh juta orang, dan Yahudi ini nak bicara soal titik bengit tanah dia ke apa ke? Dia cakap kali pertama Malik Marwan tak layak. Kali kedua Khalifah Malik Marwan tidak layak. Kali ketiga dia kata, ya Khalifah, dengar sini, saya baca dalam kitab Taurat saya tentang hal keadilan ini. Malik Marwan terus lihat, dia tercengang, baru dengar dan selesaikan masalah ketidakadilan yang berlaku ke atas orang Yahudi. Jadi kalau sekarang ini, tentunya saya sebagai orang Melayu, orang Islam akan menggunakan kedudukan kuasa untuk menyebarkan dakwah, menghayati Islam, meningkatkan martabat Islam. Dulu pun pernah saya lakukan. Bank Islam bukan sekadar ada bank, tetapi bila saya jadi Menteri Keuangan, bilion ringgit simpanan Menteri Keuangan itu dipindahkan ke Bank Islam supaya Bank Islam itu meningkat, satu bank yang mampu daya saing. Kemudian Universiti Islam bukan sebagai universiti biasa. Universiti Islam, saya kata kalau nak disebut nama Universiti Islam, mesti diangkat martabatnya sebagai universiti ulung, bukan di Malaysia, di rantau dan di dunia. Dan itu kita lakukan. Dan yang lain-lain lah, termasuk pendapat Islam, soal pakaian, aurat kalangan pelajar-pelajar, itu kita lakukan. Itu belum berkuasa sebelumnya. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan doa saudara kita dapat tingkatkan ini. Baik, balik pada kitab Pengantar Musallin, saya bukanlah alim, saya bukan ustaz, tapi bila saya baca, saya kata perlu orang tahu ni siapa Daud Tafani, dan terutama orang-orang yang bukan mengaji pondok, bukan ada pengajian Islam. Saya tulis, dan kebetulan nota itu saya tulis dalam bahasa Inggeris. Maka lepas keluar, saya edit sedikit, diterbitkan di London oleh majalah Critical Muslim, Justice for a Praying Person. Tengok, saya pendekatan awal saya. Kalau saya tulis ke orang ambil, ramai yang lebih ambil daripada saya. Jadi saya kata, lebih baik kita tulis supaya orang Islam, termasuk di barat, dan orang bukan Islam, tengok bahawa keistimewaan Islam itu oleh ulama zaman silam yang selalu dianggap konservatif, tradisionalis, sufi, orang pandang remeh, bahawa hebatnya kupasan yang ditulis pada tahun 1517. Kemudian bila kawan-kawan saya baca dalam bahasa Inggeris itu, orang kata, patut terbitkan dalam bahasa Melayu. Siapa yang paling kuat besar saya? Syekh Jamil Ad-Darumi dari Pondok Meleleh, Iraq. Syekh Jamil itu dia dalam tiap zikir dengan kita, dia kata, kena tulis ini, penting. Syekh Daud Fatani ini orang besar, alim besar, dan tak adalah dia tahu orang seorang putih minat semacam itu. Jadi saya pun terjemah sikit dan kawan-kawan betulkan, tambah sedikit, itulah terbitkan rencana Munyatul Musallin dan Keadilan. Jadi saya ucap terima kasih pertamanya Syekh Jamil Ad-Darumi ini, anak kepada Tuan Guru Syekh Tajuddin Ad-Darumi, seorang ulama besar Kedah, dan sepupu kepada marhum Fadil Noh. Dua minggu lalu saya siap ziarah dia antara yang bergerinak air mata dia boleh tengok ni. Dia kata kalau saya tulis, tunggu boleh tulis, saya taklah. Ya, saya kita tahu. Tapi dia kata kalau Anwar tulis, dia panggil saya Syekh Anwar lah.
Kalau Anwar tulis, ini maknanya dakwah kita ini patut dilebarkan. Itulah sebabnya tulis, tidak sepertinya, tidak mendalam, tidak mengupas dari segi tradisi ilmiah Islam yang begitu baik, tetapi menghimbau pandangan dan menjadikan kupasan Daud Fatani sebagai asas. Jadi sebab itu saya harap kawan-kawan di Tambun, di Perak dan baca, kritik, tegur, ada juga buku baru yang saya tulis tentang Madani, tak ada masalah. Karena saya bukan pakar dalam bidang itu, jadi teguran sudah bagus. Tapi balik di Tambun ini, saya ada pasukan surat sembunyi yang ada rekod dia, orang yang ada akhlak, ada komitmen terhadap Islam. Saya harap kawan-kawan di Mandui dan Tambun bagi peluang. Saya bukan nak serang orang lain, saya bukan nak janji langit dan bumi. Saya hanya berjanji seperti doa Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, apa dia? In uridu illa al-islah mastata'. Bagi peluang, insya-Allah aku akan lakukan upaya membuat perubahan dengan sebaiknya. Dan perubahan itu bukan dengan tukar jabatan Perdana Menteri, tapi nak bela nasib rakyat. Yang Ustaz Zaki kata B40, kita B40 itu siapa? B40 itu bukan nombor. B40 itu petani, nelayan, cikgu sekolah rendah, polis sekolah rendah, tentera yang pendapatannya kurang dari 2025. Terlalu ramai di negara kita. Semua terjerit hidup Melayu. Depa yang dia kata dah ayo. Saya lupa dengan ayo ngayak. Tapi dia lupa yang kaya itu hanya kelompok yang berkuasa. Jadi janganlah jerit pakai ataupun cakap pasal hidup Islam, Allahu Akbar, orang miskin, menteri-menteri dan duta khas RM60,000, RM70,000 sebulan. Tolonglah tukar dari sini, guna kuasa kita jaga. Sekarang ini masalah rakyat, harga barang naik, gaji tak naik, pertumbuhan ekonomi tak ke mana. Kontraktor kecil Melayu sengsara. Jadi saya harap dan doa kepada Allah Taala dan mohon kawan-kawan sama-sama mendoakan, mudah-mudahan kita boleh bawa perubahan ini supaya cita-cita murni 15-12 yang ditulis oleh Syekh Daud Abdullah Fatani, keadilan itu bermakna dan ditegakkan di negara Malaysia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Ibrahim. Diminta Datuk Seri berada terus di atas tempat. Silakan Yang Berhormat Semuni diiringi oleh Profesor Ridwan Usman, Pengurusi Badan Negeri Tuan Haji Nasir, diiringi oleh Saudara Izzuddin Syosami Perak untuk tampil dapat kita lakukan gimmick peluncuran buku kajian bagi orang yang beriman. Kau orang yang bersolat, silakan. Peluncuran buku keadilan bagi orang yang bersolat. Terima kasih Datuk Seri. Yang sudi datang ke tempat kita ke Tambun ini, insyaAllah doakan Allah telah berikan kekuatan kepada beliau untuk berlebih di negara kita Malaysia, insyaAllah. Terima kasih.
Majlis mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati, berakhirlah sudah majlis pelancaran sambutan 30 tahun Seri Al-Ummah pada pagi ini. Jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan dan hadir ke program ini. Buku seroja di atas cemara, jatuh setuntuk di atas para. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua yang kami minta. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak majlis mengharapkan para hadirin untuk mengambil sedikit jualan di kemah yang telah disediakan. Ini Ahad tak boleh, tak kerja. Ayah tak kerja, dia tak boleh bahasa air kerja. Ini pasti nampak. Ya. Dah, dia bukan ini pasal. So, kita datang dengan ada ni kita. Kita perlu midi tak? Dia ada ikut Aziz. Tapi kau muda lah, banyak video betul je kan? Macam kira sebaya. Jadi apa? Banyak je nak. Ada aja bila.
Sayyidina